Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaki bin Muhammad Syafi'i. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan strategi perancangan dalam kemahiran membaca teks akademik bahasa Melayu yang berkesan untuk pelajar tingkatan 3. Oke, beralih kepada perbincangan utama kita pada kali ini, di mana isu pengajaran pelajar sering menunjukkan bacaan mekanikal apabila berhadapan dengan teks akademik yang kompleks. Mereka hanya menyebut perkataan tanpa memahami sesuatu makna dan yang menyebabkan mereka kurang minat kepada membaca, menurun dan pencapaian akademik akan lebih terjejas. Di mana pada isu ini kita akan merungkaikan tentang bagaimana untuk menggalakkan murid membaca secara aktif dan berpikir kritis. Selain itu, menjadikan pengalaman membaca juga lebih menyeronokkan dan juga membantu murid untuk memahami kosakata yang baru. Seterusnya, pengenalan kepada permasalahan dalam teks dan dalam konteks pembelajaran juga kepentingan tahap pengetahuan dan kaidah pengajaran guru adalah isu utama yang akan saya bincangkan pada kali ini. Menurut Ng Sok Hon, ITL 2022, beliau mendedahkan bahwa keupayaan menakul oleh pelajar dalam mengkaji dan menakul penggunaan teks adalah penting untuk mereka memahami pengajaran membaca teks akademik bahasa Melayu merupakan suatu perkara yang penting. Seterusnya, dalam permasalahan teks dalam konteks pelajaran juga wujudnya strategi metakognitif, di mana strategi ini digunakan untuk mengembangkan keupayaan pelajar dalam memahami teks. Manakala kepentingan terhadap pengetahuan dan kaidah pengajaran guru oleh Khairul Azhari Jamaluddin 2021 menyatakan bahwa terdapat pelajar yang cenderung meneruskan bacaan mereka dengan cara menunjukkan mereka kurang paham. Oleh hal yang demikian, kita perlu memberikan beberapa strategi yang patut digunakan bagi mengatasi isu ini. Seperti mana yang kita ketahui, suatu permasalahan ada penyelesaiannya. Begitu juga dengan isu yang pada kali ini kita bincangkan adalah isu pengajaran membaca teks akademik bahasa Melayu, di mana dalam isu ini saya akan membincangkan tiga strategi utama dalam pengajaran teks membaca akademik bahasa Melayu. Utama sekali adalah pemetaan semantik. Apa itu pemetaan semantik? Pemetaan semantik adalah suatu pemetaan yang dapat membantu pelajar menghubungkan makna antara makna perkataan dengan dalam konteks. Ia bukan sekadar hafalan, tetapi petaan semantik juga dapat membina pemahaman pelajar dengan lebih bermakna. Dalam kajian yang menyokong mengenai pemetaan semantik, termasuklah kajian oleh Eliani Mohammed dan Norlin Harun pada 2020, yang menyatakan pelajar darjah 4 yang mengikuti program bacaan berstruktur mampu menunjukkan peningkatan dalam penguasaan kosakata melalui pemetaan semantik. Ini adalah bukti bahwa pemetaan semantik dapat menjadikan pelajar memahami teks akademik dan menguasai makna suatu perkataan. Penggunaan teks dan memilih teks akademik yang sesuai juga dapat membimbing pelajar untuk mencipta peta minda kosakata.
dengan menggunakan teknologi seperti video induksi dan kuis interaktif yang dapat digunakan bagi menjadikan pelajaran lebih bermakna dan lebih menarik. Kesimpulannya, dalam pemetaan semantik, bukan sahaja dapat membantu pelajar memahami apa itu perkataan baharu, tapi membolehkan mereka dalam membaca dengan lebih bermakna dan lebih memahami bagaimana untuk menulis dengan lebih berkesan. Strategi pengajaran yang dapat kita gunakan melalui perbincangan isu ini adalah strategi metakognitif, di mana strategi metakognitif merupakan suatu strategi yang menekankan kesadaran pelajar terhadap proses membaca. Strategi ini melibatkan 3 langkah, yaitu langkah pra-membaca, di mana pada langkah ini pelajar dan guru akan merancang suatu aktiviti pembelajaran mengenai membaca teks. Manakala seterusnya pada peringkat semasa membaca, di mana pelajar dan guru akan mengawal suatu proses dan membuat sebab bagaimana penciptaan suatu kaedah membaca teks. Dan seterusnya selepas membaca, di mana guru akan menilai dan merefleksi berkenaan apa yang pelajar lakukan. Pelajar yang menggunakan strategi metakognitif menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan pemikiran kritis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ruzanita Sarman pada 2023 yang menyatakan bahwa kajian tentang strategi metakognitif menunjukkan suatu peningkatan yang ketara bagi pemahaman pelajar dan pemikiran yang kritis kepada segenap pelajar. Cara mengaplikasikan strategi metakognitif ini dalam bilik darjah, guru boleh mulakan dengan aktiviti pra-membaca seperti menetapkan suatu matlamat ataupun membuat ramalan. Seterusnya, guru juga boleh melakukan teknik pikir secara lantang dan mencatat margin yang boleh digunakan semasa membaca. Dan selepas membaca, pelajar boleh menulis jurnal ataupun refleksi setelah berbincang dengan ahli kumpulan. Dan sememangnya, strategi metakognitif ini memberi manfaat yang bukan sahaja untuk tingkatkan pemahaman pelajar, manakala strategi metakognitif ini juga menjadi suatu kemahiran insaniah seperti refleksi kendiri dan penyelesaian masalah. Strategi lain yang dapat kita bincangkan pada kali ini adalah strategi pengajaran didik menggunakan pendekatan didik hibur. Pendekatan didik hibur ini merupakan suatu pendekatan yang dapat menggabungkan elemen hiburan dalam pembelajaran, seperti melalui drama pendek, kuis, dan multimedia. Strategi ini dapat menjadikan suatu pembelajaran dalam kelas lebih menyeronokkan dan tidak membebankan semua pelajar. Seperti yang dinyatakan oleh Norella Ahmad dan Syamsuddin Otmad pada 2020, guru yang menggunakan pendekatan ini akan berjaya menarik minat pelajar dalam meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dalam kelas. Melalui strategi ini juga, guru mampu mengaplikasikannya dalam bidik darjah, yaitu dengan melaksanakan aktiviti lakonan, kuis,
interaksi dan penggunaan video atau animasi yang dapat membantu pelajar memahami teks secara saintifik. Dan setelah itu, strategi pengajaran didik hibur ini juga memberi pelajar lebih yakin, aktif, dan memahami teks dengan lebih mendalam. Dan hubungan guru antara pelajar juga akan menjadi lebih mesra dan lebih kondusif untuk pada masa yang akan datang pada pembelajaran dalam kelas. Dan kesimpulannya, ketiga-tiga strategi yang saya nyatakan sebentar tadi memberikan penyelesaian kepada masalah bacaan mekanikal dapat diatasi dengan strategi-strategi ini, di mana guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang pelaksanaan strategi secara bersepadu dan berterusan yang dapat meningkatkan motivasi membaca dan pencapaian pelajar. Beralih pula kepada kaedah pelaksanaan yang dapat kita gunakan menggunakan pemetaan semantik dalam bilik darjah. Melalui pemetaan semantik yang kita dapat ungkapkan, ia dapat mengatasi keterbebanan dalam kosakata dan pembagian secara mekanikal. Beberapa langkah yang dapat kita laksanakan adalah seperti pemilihan teks akademik yang sesuai, sebagai contoh artikel sains. Dalam pemilihan teks akademik ini, pelajar dapat mengenal pasti yang mana perkataan sukar, seperti cipta peta semantik menggunakan perkataan-perkataan daripada artikel sains. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam artikel sains banyak perkataan atau teks yang sangat sukar dipahami oleh pelajar, sama ada mengenai maknanya atau cara sebutan yang betul. Elemen peta perlulah mengandungi kata dasar, sinonim, antonim, ayat contoh, gambar, dan pengalaman. Aktiviti yang dapat dilaksanakan dalam bilik darjah menggunakan pemetaan semantik adalah seperti pelajar dapat mencipta pemetaan semantik secara individu ataupun berpasangan. Dan melalui aktiviti pemetaan semantik juga, pelajar dan guru dapat menggunakan teknologi seperti SLS, video, Kahoot, dan kuis. Manakala dalam bilik darjah juga guru dan murid dapat memainkan permainan bahasa seperti teka silang kata dan padanan perkataan. Dan pada akhir pelaksanaan atau pengaplikasian pemetaan semantik ini dalam bilik darjah, saya percaya pelajar dapat menggunakan perkataan dalam esei ataupun dalam perbincangan. Seterusnya, pelajar juga dapat mengatasi bacaan yang mekanikal ataupun bacaan yang sukar dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Dan ia juga dapat diselarikan dengan teori konstruktivisme. Beralih pula kepada strategi metakognitif dengan cara ataupun kaedah pelaksanaannya dalam bilik darjah, di mana pada kaedah pelaksanaan strategi metakognitif ini, kita dapat mengatasi masalah bacaan mekanikal akibat daripada teks yang kompleks. Dan langkah utama yang dapat kita laksanakan adalah seperti menetapkan maklumat yang aktif dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar. Dan semasa membaca juga, pelajar dapat
Guru dapat menggunakan teknik pikir secara lantang, mencatat margin, dan menggunakan simbol sebagai suatu pembelajaran mengenai membaca teks dan memahaminya dalam konteks bahasa Melayu. Dan selepas membaca, guru dan pelajar juga dapat mengetahui bagaimana untuk membuat jurnal refleksi dan perbincangan kumpulan secara beriram. Dan kita percaya dengan pelaksanaan strategi metakognitif ini, pelajar akan dapat tingkatkan kemahiran insania dan berpikir secara hebat. Dan pelajar juga lebih bersedia menghadapi cabaran sama ada dalam akademik ataupun kehidupan. Kaidah yang terakhir yang dapat dilaksanakan dalam bilik darjah adalah melalui pendekatan didik hibur, di mana dalam pendekatan didik hibur ini kita mampu mengatasi masalah bacaan saintifik, yaitu bacaan yang membuatkan pelajar bosan ataupun pelajar tidak akan paham akan teks tersebut. Dan langkah pelaksanaannya semestinya adalah aktiviti kreatif dan penggunaan multimedia dalam kelas. Seperti aktiviti kreatif yaitu drama pendek, kuis interaktif, dan lakonan secara kumpulan. Manakala multimedia pula, guru akan menggunakan video ataupun animasi dan juga gambar yang dapat menarik minat pelajar. Dan aktiviti yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan didik hibur ini adalah seperti rekod kosakata baru dan bincang makna. Dan dalam pada itu, melalui kaidah ini juga, kaidah didik hibur ini dapat menjadikan pelajar menggunakan perkataan dalam esei dan perbincangan. Dan pelajar juga dapat mengatasi bacaan secara mekanikal sama ada dalam pembelajaran yang lebih bermakna ataupun dalam kehidupan. Dan ia juga dapat diselarikan dengan teori konstruktivisme. Sebagai rumusan pada isu ini, apa yang kita pelajari adalah bacaan mekanikal oleh pelajar tingkatan 3 mampu menjadikan pelajar yang lemah akan memahami suatu kata ataupun akan lebih minat kepada pembacaan satu teks, di mana dalam isu ini juga dapat menjejaskan prestasi akademik dan kemahiran insania pelajar. Dan seperti mana yang kita pelajari sebentar tadi, pemetaan semantik, pendekatan didik hibur, dan strategi metakognitif dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru pada masa akan datang, penting untuk kita merancang suatu pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Dan juga guru perlu memilih beberapa strategi yang sesuai dengan tahap kemampuan pelajar, serta pelaksanaan yang bersepadu dan berterusan yang dapat mampu memotivasikan dan mencapai pencapaian pelajar meningkat dalam akademik.